Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, baik, hari ini saya nak berkongsi tentang cara bagaimana untuk kita membina assignment pada pelajar. Baik, sekarang ni kita berada dalam satu kelas team, iaitu kelas saya, kelas admat saya. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita klik di bahagian general. Okay, hanya ada di bahagian assignment, hanya ada di bahagian general. So kita tengok di bahagian tab atas ini ada assignment. So kita klik di sini. Okay. So, bila di bahagian assignment, kita akan nampak ada draft, assign dan juga return. So, assign ni apa yang telah kita berikan kepada pelajar. Kemudian, kalau kita nak create yang baru, jadi kita klik create. So, kita ada beberapa pilihan. Sama ada kita nak buat satu assignment, kita nak buat quiz ataupun kita nak ambil daripada existing. Maksudnya, kita dah pernah buat dan kita pernah berikan kepada pelajar dalam teams yang berbeza. Jadi, kita boleh ambil dari situ. Okay, jadi tak perlu create yang barulah. Jimat masa. So, untuk create yang baru, kita akan klik assignment. Okey, dari sini kita akan nampak ada beberapa beberapa tab yang kita kena isilah. Okay, yang pertama adalah title, tajuk assignment tu. Contoh, saya nak bagi assignment dalam index number. So, katakan index numbers. Right. Okay. Kategori ni maksudnya cikgu nak letak kategori apa, susah ke, senang ke, cikgu boleh letaklah yang sesuai lah. Okay. Kemudian instruction ini adalah arahan. So mungkin arahan kita nak buat apa, jawab semua soalan. Okay. Answer all questions. Boleh juga macam tu. Okay. Kemudian add resources. Okay, add resources ni cikgu nak bagi bahan apa, sama ada mungkin bahan rujukan, cikgu boleh letakkan bahan rujukan, ataupun cikgu nak bagi bahan untuk soalan, mungkin cikgu nak bagi PDF, cikgu boleh letakkan lah. Cikgu boleh ambil daripada OneDrive cikgu, ataupun cikgu nak ambil daripada notebook, ataupun cikgu nak berikan link, sama ada link quizzes ataupun link Kahoot, boleh masuk di sini. Okay, ataupun cikgu nak ambil daripada device, maksudnya nak ambil daripada komputer kita lah, boleh juga, tidak ada masalah. Okey, kemudian points. Okey, yang ini cikgu nak bagi berapa markah. Cikgu boleh letakkan dalam bentuk integers, contoh 90/100, 100/100, ataupun dia mungkin dalam bentuk perpuluhan kan. Markah penuh adalah 4.0 contohnya. Boleh saja. Yang ini cikgu boleh letak rubrik. Rubrik ni cikgu, kalau cikgu pada saya dia sangat sesuai untuk essay lah. Kan? Maksudnya contoh kita klik di sini. Right, contoh excellent. Kalau excellent kriteria dia macam mana? Mungkin menjawab semua soalan dengan tepat. Cikgu boleh tulislah kan, menjawab semua soalan dengan tepat. Contoh. Dengan tepat boleh kan? Ataupun good. Kalau good macam mana? Okay. Dan cikgu attach lah. So pelajar boleh tahu macam mana grading kriteria dia. Okay. Okay, so next adalah assign to. Okay, assign to mana? Okay, sekarang ni saya nak assign dalam Teams kelas saya dan saya nak assign kepada semua pelajar saya. Tapi contohlah cikgu nak memberikan intervention kepada pelajar-pelajar tertentu dalam kelas tersebut. Contohnya dalam kelas saya ini ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu Teams. Jadi kalau saya nak pilih hanya beberapa orang pelajar tertentu sebagai intervention kepada pelajar-pelajar tersebut, saya boleh klik di sini dan pilihlah pelajar mana, hanya pelajar-pelajar tertentu saja yang saya nak bagi. Contoh saya nak bagi kepada Umaymah ni. Jadi saya klik dia. Okay, maksudnya hanya Umaymah saja yang akan terima assignment daripada saya. Okay. Right, kemudian date due. Okay, date due ni adalah bila tarikh pelajar ni perlu hantar. Okay, maksudnya sekarang ni bila saya klik saja nanti, assignment ni akan post immediately secara serta-merta with late turn-ins allowed. Meaning that kalau pelajar tu hantar lambat, masih boleh sampai kepada kita, kepada cikgu. Cumanya dia akan ada satu notification bahawasanya pelajar tersebut hantar lewat daripada tarikh ataupun masa yang telah ditetapkan. Right, kita juga boleh edit.
Okay, kalau kita edit di sini, contohnya kalau saya klik yang ini, schedule to assign in the future, meaning that kita dah siap, tetapi pelajar hanya akan terima pada tarikh dan masa yang tertentu. Contohnya kalau saya klik di sini, okay, saya tak nak pelajar tu terima hari ini, saya nak pelajar tu terima pada 1 hari bulan 6. Boleh juga. Dan post time, maksudnya saya nak post pada pukul berapa. Mungkin saya nak post pada pukul 7 pagi. Okay, saya klik di sini. And then due date, okay, due date. Kalau assignment ni bermula pada Jun 1, saya nak bagi pelajar ni selama 4 hari. Jadi saya klik di sini. Dan due time dia berapa. Okay, saya boleh assign to the future ataupun saya nak assign immediately, saya boleh klik yang ni lah. Cuma close date dia berbeza. Okay, dan cikgu akan klik done. Alright, dan pelajar akan terima. Sini kita boleh edit lah. Okay, next adalah setting. Okay, add assignment to calendars. Sama ada cikgu nak letakkan pada kalender students dan juga kepada kita, pada orang yang create the assignment. Ataupun students and team owners, meaning that semua guru dalam team tersebut akan terima. Okay, apa pentingnya ini? Maksudnya, kalau kita ada owners yang, contoh 2-3 owners dalam satu team ini, bila kita letakkan assignment ni dalam kalender, at least ada educators akan tahulah, oh pelajar dalam teams ini, dalam kelas ini terima assignment juga dalam masa sama. So kita tahu ada berapa banyak assignment. So kita tak naklah burden pelajar kan. Okay, so kita pilih pada masa dan tarikh yang sesuai. Okay, kalau kita tak nak, letak none lah. Okay, and then yang ni post assignment notifications to this channel. So basically kalau kita tak set yang ni, pelajar hanya akan terima notification tentang adanya assignment dalam general. Tapi kita boleh juga set ini. Tapi sekarang ni saya hanya buat pada seorang pelajar kan. Jadi hanya pelajar ni sajalah yang terima. Tapi kalau saya set kepada semua pelajar, okay, kalau saya set kepada semua pelajar, maksudnya saya set kepada all students, dan kat sini kita boleh edit lah. Bermaksud pelajar akan terima notification dalam general dan juga kita boleh pilih dalam channel mana pelajar ni boleh tengok juga yang bahawasanya ada notification tentang assignment. Okay. So, ini lebih kepada cara pengurusan channel dan juga cara pengurusan teams lah. Supaya pelajar, supaya apa yang kita postkan ni nampak lebih sistematik. Ya. Okay, cikgu. Selepas cikgu letak semua ini, okay, isi semua ini, cikgu boleh klik assign dan pelajar akan terimalah assignment yang pelajar perlu dapat. Okay, baik. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih.